Maka keluarlah api daripada, disebut riwayat ada mengatakan daripada Eden, atau di satu lembah namanya Barhut. Itu pun satu lubang yang ada di Hadramaut. Api itu akan pergi kepada setiap orang, dan orang itu akan lari daripada api itu. Maksudnya api itu akan giring dia sehingga ke padang mahsyar. Dan mahsyar ini di mana? Kuat pendapat mengatakan dianya adalah di bumi Syam. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Tak ada pun satu riwayat, satu pun tak ada, Nabi SAW solat fardu di atas kenderaan. Tak ada. Yang ada, naam, Nabi solat di atas kenderaannya, iaitu solat sunat. Dan mana kiblatnya? Kata Nabi SAW, menghadaplah di mana haiwan tunggangan kamu menghadap. Bermakna kalau hari ini kita naik kereta ataupun motor bermusafir, boleh tak di tengah-tengah perjalanan itu kita pun ada wuduk, kita pun tak ada buat apa-apa, kita pun solat di atas kereta, dalam kereta kita sambil berjalan? Jawapannya boleh. Kiblatnya menghadap di mana kenderaan itu, arah kenderaan tersebut. Tapi kalau solat fardu, berhenti di tepi atau R&R. Tak boleh, solat fardu pun sama. Maka ini tidak sah solatnya. Kerana salah satu dari syarat sah solat itu adalah menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana Allah berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan hadapkanlah dirimu kepada sudut atau bahagian daripada Masjidil Haram, menghadap ke arah kiblat, iaitu Kaabah. Itu perintah Allah, hukumnya adalah wajib. Ya. Baik, yang menjadi problem adalah kalau dia solat di atas kenderaan yang tak boleh berhenti di tepi jalan, seperti kapal terbang atau kapal di laut. Nak berhenti di mana kalau di tengah-tengah laut? Kecuali kalau kapal tu memang boleh berhenti dan menghadap ke arah kiri, ataupun berhenti dan tapi ni kapalnya bergerak. Kalau kapal boleh berhenti lagi, mungkin dia boleh berhenti sekejap. Contohnya lah, kalau mampu dia boleh tu kemudian solat. Tapi kalau kapal tu contohnya kapal besar dan dikawal untuk dia tidak berhenti supaya dia menepati waktu dan tak mengganggu perjalanan yang lain. Apatah lagi kapal terbang memang tak boleh lah, confirm. Kapal terbang boleh berhenti sekejap. Memang tidak lah kan. Dalam situasi ini diperbahaskan oleh para ulama. Bagaimanakah solat fardu di atas kenderaan? Satu, kalau sendirian. Kedua, kalau berjamaah. Kita ambil yang bersendirian dulu. Kalau kita sendiri solat sendiri-sendiri, maka tetap kita kena melaksanakan syarat-syarat sah daripada solat tersebut. Syarat sahnya bersih daripada hadas kecil dan besar. Mestilah bersih daripada najis, baik di badan, pakaian dan juga tempat solat. Kemudian mestilah menutup aurat. Kemudian mestilah menghadap kiblat. Ini semua syarat sah mesti dilaksanakan dan pastikan dianya ada. Bermakna salah satu daripada syaratnya tidak ada, maka tidak sahlah solat. Contoh, dia tidak ada air untuk berwuduk dan tak ada tanah untuk bertayamum, maka asalnya solatnya tidak sah. Maka dia boleh tak solat? Dia tak boleh solat. Maksudnya dia tak sah solatnya. Tapi kerana dia wajib solat, kerana waktunya sudah masuk dan dia tak boleh untuk tangguh, kerana kalau dia tangguh sekalipun dia tak akan dapat untuk melaksanakannya kerana waktu itu akan berlalu. Kalau dia jamak sekalipun, kedua-dua waktunya pun akan berlalu, maka tetap wajib baginya untuk solat juga. Jadi dalam hal itu, kerana syaratnya tidak cukup, maka datanglah cara untuk pelaksanaan yang ianya kerana situasi itu. Disebut dengan darurat. Kerana tak ada air, tak ada tanah, maka disebut dengan faqidut tahurain. Orang yang tak ada dua alat untuk bersuci. Tak ada air, tak ada tanah untuk tayamum. Tapi tetap wajib solat kerana waktunya wajib kita solat di dalam waktu. Maka solat, macam mana kita nak solat? Nama dia solat menghormati waktu. Solat menghormati waktu. Ada 3 perkara yang
yang membolehkan orang itu solat menghormati waktu kerana tak cukup syarat. Yang pertama adalah tidak ada alat untuk berwuduk atau bertayammum. Dua-dua tak ada. Maka dia kena juga solat, tapi nama solatnya menghormati waktu. Kalau di kapal terbang contohnya tak ada air, tak ada tanah untuk tayamum, dia wajib solat juga. Tapi solat yang waktu. Yang keduanya adalah ketika mana dia tidak dapat menghadap kepada kiblat. Cuba tapi tak dapat. Maka dia tetap kena solat, tapi solatnya juga menghormati waktu. Yang ketiganya adalah tak dapat menutup aurat. Maka solat, tapi solatnya menghormati waktu kerana tak cukup syarat. Bagi orang yang solat menghormati waktu, memadai baginya waktu itu. Maksudnya kalau apa-apa berlaku pun kepada dia, hatta dia meninggal pun, dia dikira telah melakukan kewajipan. Tapi solatnya menghormati waktu. Tapi apabila dia sampai di tempat, maka dia wajib untuk mengulangi atau qada kepada solatnya. Wajib. Tapi kalau dia belum sampai ke rumah, dia masih dalam musafir, dia bolehlah jamak, dia boleh qasar, dia punya solat ulangan dia. Tapi kalau dia tangguh sampai ke rumah, nanti saya akan iadah ulang balik, maka dia kena solat secara tamam, secara sempurna. Itu dia. Faham tak? Nah. Baik, dalam ni, perbahasan yang kita nak bahaskan ni, kalau dia nak berjamaah dalam kenderaan yang bergerak, yang tak boleh berhenti, dan dia nak solat tu, dan dia nak solat secara berjamaah. Yang ada contoh yang disebutkan seperti di atas kapal. So ketika kapal tu jalan, kiblatnya nampak, kita tengok, oh ini kiblat. Lepas tu imam je letak depan, makmumnya belakang. Tapi tiba-tiba jalannya tu pusing. Bermakna kiblatnya sudah sepatutnya kalau ikut cara yang betul, kalau dia memang tahu kiblatnya tu, dan ketika kapal tu bergerak pusing pun, dia kena berpusing mengikut kepada kiblat. Kalau pergerakan pusingan itu slow, kalau laju jangan. Maknanya dia kena pusing, dia kena bergerak. Dia kena bergerak macam itu, mengikut kepada kapal tu. Tapi kapal pun tak ada macam tu, bukan speedboat kan. Tapi ketika ikut, kiblat tu dah jadi ke belakang. So dah pusing, imamnya kat belakang, makmumnya kat depan. Jadi kalau ikut kepada hukum berjamaah, makmum tak boleh untuk sama level dengan imam, apatah lagi depan daripada imam. Bermakna dalam keadaan itu, secara jelasnya imam itu tidak boleh lagi menjadi imam, dan makmum tidak boleh untuk berjamaah dengan imam yang duduk di belakang. Maka kena niat mufaraqah. Mufaraqah. Ketika niat mufaraqah, nak teruskan berjamaah, boleh tak? Boleh. Iaitu ketika mana yang berada di depan tu, saf yang depan tu, hendaklah seorang maju ke depan menggantikan imam. Yang tadinya seolah-olah macam menggantikan imam yang batal. Tapi imam tadi tak batal, tapi kerana dia duduk di belakang, maka majulah orang yang sekarang ini berada di saf yang depan untuk menjadi imam, sehingga yang lain pun boleh untuk berjamaah semula bersama tanpa membatalkan solat tu. Dan imam tadi ni pun turun pangkat, jadi apa? Jadi makmum. Tak jadi masalah lah, okey lah. Jadi itu cara solat di atas kenderaan yang bergerak. Kalau seorang itu berjamaah, kalau seorang itu berjamaah. Baik. Kerana pentingnya solat itu, sehingga dalam situasi seperti sini pun dibahaskan. Kerana pentingnya solat berjamaah itu, lebih lagi kalau solat itu dah disebutkan tadi, ini solat berjamaah pun sampai situasi begini pun nak dikekalkan. Masya Allah. Nak cerita kata besarnya fadilat solat berjamaah dan perlunya untuk kita jaga dan ambil peluang untuk solat berjamaah. Sehingga disebutkan dalam peperangan ada namanya solatul khauf.
solat dalam peperangan. Itu ada kaedahnya. Imam, makmum, makmum. Isan yang pertama, imam dia rukuk, imam tidak, imam sujud, dia sujud. Yang belakang ni tak boleh sujud, tak boleh tidak, tak boleh rukuk, tak boleh sujud. Dia kena pegang. Dah, imam naik rakaat kedua, yang ni naik. Rukuk yang imam kedua, baru yang belakang pula rukuk, yang depan pula tak rukuk. Subhanallah, ada kaifiat, bahkan disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah SWT. Dalam situasi itu pun, bukan hanya solatnya disuruh jaga, jamaahnya, berjamaahnya, la ilaha illallah. Yang kita ni apa pasal? Yang kita ni apa pasal? Perang tak? Susah tak? Tak nak. La haula wala quwwata illa billah. Jadi itu yang perlu untuk kita ambil perhatian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nanti insyaAllah pada minggu yang akan datang adalah bab yang terakhir. Kemudian insyaAllah nanti kita akan bincangkan sambungan kitab yang lain insyaAllah untuk kita mengambil bahagian dalam perbahasan fiqah ni insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi, muka surat 413. Sambungan bab berdoa dan bertakbir ketika bertempur. Berkata para ulama, ayat yang mulia ini mengumpulkan segala tata tertib cara berperang. Kami meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini, yakni dalam peperangan Badar, ketika dalam khemahnya. Allahumma inni anshuduka ahdaka bu'adaka. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawm. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku memintamu untuk menunaikan kata-katamu dan janjimu. Ya Allah ya Tuhanku, kalau tidak, yakni tidak menetapkan kemenangan bagi umat ini sekarang, tentulah engkau tidak akan disembah lagi selepas hari ini. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maka segeralah Abu Bakar radhiyallahu anhu datang mendampinginya seraya berkata, cukuplah sudah duhai Rasulullah, sebenarnya engkau telah mendesak Tuhanmu. Beliau lalu keluar dari khemahnya itu dan membacakan firman Allah yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubura balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Artinya, perkumpulan yakni pasukan musuh itu akan dikalahkan dan mereka akan melarikan diri. Inilah saat yang dijanjikan untuk mereka. Bahkan di saat hari kiamat nanti adalah lebih dahsyat dan pahit lagi. Surah Al-Qamar ayat 45 sehingga 46. Dan dalam suatu riwayat, hari itu ialah dikala perang Badar, dan ini yang disebutkan oleh Bukhari. Adapun yang disebutkan oleh Imam Muslim bunyinya, maka Nabi Allah pun menghadapi kiblat seraya mengangkat kedua belah tangannya. Beliau lalu merayu Tuhannya dengan menyeru, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tahlik hazihil isabah min ahlil Islam la ta'badu fil ard. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, penuhilah segala yang engkau janjikan kepadaku. Ya Allah ya Tuhanku, berilah segera apa yang engkau janjikan kepadaku. Ya Allah ya Tuhanku, jangan engkau binasakan kumpulan ini dari orang-orang Islam. Nescaya engkau tidak lagi disembah di atas muka bumi ini. Beliau terus merayu-rayu Tuhannya dengan mengangkat tinggi-tinggi kedua belah tangannya sehingga terjatuh kain selindangnya. Jadi ini adalah merupakan di antara daripada dalil bahawa ketika seorang ataupun ketika dalam jihad itu dianjurkan untuk banyak berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-doa huwal ibadah disebutkan. Doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyuruh untuk kita berdoa. Dalam apa pun keadaan selalu diiringi dengan doa. Apatah lagi dalam saat-saat genting seperti itu dalam peperangan. Oleh kerana itu dalam peperangan Badar, jihad ini diwajibkan oleh Allah, yakni dibolehkan oleh Allah kepada kaum muslimin setelah hijrah baginda Rasulullah di Madinah. Tidak dibenarkan sebelum hijrahnya Nabi SAW. Dan peperangan pertama yang berlaku
memang ada peperangan kecil berlaku sebelum peperangan Badar, tetapi peperangan Badar ini disebutkan adalah merupakan peperangan besar yang pertama yang berlaku. Dan sudah tentulah Nabi risau. Walaupun Nabi SAW tidak pernah meragui daripada kekuasaan Allah, akan tetapi doanya Nabi dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan tangisan, dan ulang kali yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah untuk memberitahu kepada kita bahawa yang disebutkan dengan hamba itu, mahu tidak mahu, mesti mengharap dan meminta kepada Allah SWT. Mesti bersungguh-sungguh meminta dan berharap kepada Allah. Dan ini adalah merupakan apa yang telah pun ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bermakna dalam doa ni, kita kena sungguh-sungguh. Bukan dia ada doa. Ada orang doa sambil-sambil. Macam tak nak doa. Tak, nak doa kepada Allah kena sungguh-sungguh. Kenapa kena sungguh-sungguh? Kerana itulah tanda hambanya kita kepada Allah. Itulah tandanya kita ini hamba yang daif dan lemah. Kita, doa itu adalah pengakuan sebenarnya. Pengakuan diri hamba sebagai hamba. Itu doa, maksud doa. Dan besarnya harapan baginda Rasulullah kerana Nabi SAW mengharapkan kemenangan dan peperangan Badar ini bukan kerana nak supaya glamour. Tidak. Tapi Nabi mengharapkan kemenangan itu kerana harapan baginda Rasulullah adalah agar dakwah Islam ini dapat untuk diterima dan tak berlaku seperti mana umat yang sebelumnya. Kalaulah sekiranya tak dapat, Rasulullah tak rugi pun. Para Nabi ketika mana mereka menyeru kepada kaumnya, kemudian mereka disebutkan tak berjaya. Tak berjaya ni bukan kerana kegagalan mereka, tapi kerana tak mahunya orang-orang daripada kaum ataupun umat itu mengikuti kepada nabinya. Nabi itu tak salah. Nabi itu tak dikira gagal, tapi kaumnya tak mau terima. Sehingga akhirnya diazab oleh Allah. Nabi bimbang, kalau sekiranya tak menang ni, Nabi tak rugi. Hatta kaum muslimin pun tak akan rugi, kerana mereka tetap beriman dan mereka pasti akan diberikan tempat oleh Allah SWT sebagaimana orang beriman di zaman para Nabi yang dahulu. Tapi yang Nabi bimbang adalah generasi yang akan datang ni, kalau tak ada lagi sinar Islam, bagaimana keadaan mereka nanti? Sesat. Dan dalam kesesatan itu mereka akan diazab oleh Allah, khususnya di akhirat. Itu yang Nabi SAW bimbang. Maka Nabi SAW merayu sungguh-sungguh kepada Allah SWT sehingga dia mengatakan, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawm. Ya Allah, kalaulah engkau atas kehendak engkau, ya Allah, kami kalah tak berjaya dalam ni, maka aku bimbang kau tidak akan disembah lagi selepas ini. Ada kalanya perkataan seorang hamba itu, seperti Nabi SAW mengatakan demikian, bukan menyalahi daripada takdir. Dia mengatakan, ya Allah, kalau tak dapat ni habislah. Itu bukan menyalahi kepada takdir, sebab takdir itu kita tak tahu. Takdir itu rahsianya Allah. Tapi kita berfikir sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia. Ya Allah, kalau sekiranya aku tak dapat ni, maka aku akan binasa. Ya Allah, kalau aku tak ada makanan ni, ya Allah, matilah aku. Boleh tak kita cakap? Boleh lah. Itu logiknya kita punya akal. Bukan menyalahi kepada takdir atau menyalahi daripada seolah-olah kita mengatakan bahawa seolah-olah kita mengatakan yang menjadikan kita ni hidup adalah makanan. Bukan, tapi itu logiknya. Kerana manusia juga ada kalanya terpaksa berfikir dengan logik yang telah diberikan oleh Allah. Begitu Nabi SAW mengatakan, ya Allah, aku bimbang kalau kalah ni nanti tak ada orang yang menyembah kepada kamu. Sedangkan mustahil bagi Nabi SAW itu tidak mempercayai dan meyakini dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tidak, tapi itu adalah merupakan daripada rayuan seorang hamba kepada Tuhan, maka tak menjadi masalah. Yang salah adalah, ya Allah, kalau sekiranya kau tak beri menang kepada ni, aku tidak akan beriman kepada kamu. Aku akan
buat maksiat, aku tak nak lagi buat benda baik. Yang itu yang tak boleh. Berbeza kalimat dan susunan ayatnya. Baik. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang pada waktu itu melihat Nabi SAW berdoa dengan sungguh-sungguh, maka dia sampai tak sanggup lagi. Yalah, Nabi sampai berdoa tu, nangisnya baginda Rasulullah, merayu berulang kali daripada malam sampai pagi. Bayangkan, ya Allah, subhanallah, sayangnya Nabi ini kepada kita, umatnya. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, cukuplah. Janganlah engkau terlalu mendesak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa waktu itu Nabi SAW ketika mana berdoa, Nabi sampai jatuh dia punya tu, Nabi tak turunkan tangannya. Nabi tetap mengangkat tangan, satu je Nabi ambil. Dari riwayat disebutkan Nabi tak turunkan tangannya sepanjang malam. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun jatuh selendangnya pun, diambil pun tak jatuh tangannya. Diambil sebelah. Ada riwayat mengatakan Sayyidina Abu Bakar yang letakkan balik selendang baginda Rasulullah SAW. Nabi tak turunkan tangannya, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Itu kesungguhan Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang paling teruk ni tak sampai begitu. Sepatutnya kita lebih dahsyat lagi. Jadi ini adalah merupakan daripada apa yang boleh kita belajar daripada kesungguhan doanya baginda Rasulullah SAW. Cuma dalam bab ini yang nak highlightkan adalah tentang doa ketika mana berjihad. Ketika berjihad ini dianjurkan untuk kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Kitab Syarhul Ainiyah karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi nafa'anallah bi ulumihi fid daril amin. Muka surat 170. Diriwayatkan dalam hadis bahawa seluruh anggota tubuh manusia akan hancur kecuali satu tulang, iaitu tulang belakang. Dari situlah manusia akan dibangkitkan kembali. Ia tulang kecil seperti biji sawi berada di hujung tulang sulbi manusia. Dari situlah atas izin Allah manusia akan tumbuh kembali seperti tumbuhnya tanaman setelah tercurahi oleh hujan yang sangat deras yang menyerupai mani. Curahan itu disebut kehidupan yang kelak akan berada 12 hasta di atas mereka. Ia berasal dari bawah arash. Kerananya lah manusia akan tumbuh kembali atas seizin Allah, lalu ditiup kembali roh-roh mereka atas izin Allah. Setelah itu bumi akan terbelah untuk mereka. Dan yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluar dari dalamnya dalam keadaan masih muda, berusia 33 tahun. Allah berfirman, muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadza yaumul asir. Mereka cepat-cepat menuju kepada penyeru itu. Pada hari itu orang-orang kafir mengatakan ini adalah hari yang paling sulit. Al-Qamar ayat 8. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wa syahid. Dan setiap orang datang dengan disertai malaikat pengiring dan malaikat pemberi saksi. Surah Al-Qaf ayat 21. Dari kalangan malaikat penjaga, mereka digiring oleh para malaikat menuju padang mahsyar, iaitu sebuah tempat suci yang penuh barakah, yang penuh berkah. Mereka disertai api yang keluar dari kawah bumi daerah Adin atau dari Barhut, sebuah lembah di dataran rendah Hadramaut. Api itu berjalan mengikuti mereka ke mana pun mereka pergi. Lalu berkumpullah di tempat yang agung, baik kalangan manusia, jin, syaitan dan seluruh haiwan. Lalu mereka dikelilingi oleh para malaikat berbaris-baris. Saat itu matahari mendekati mereka hingga mereka benar-benar mengalami kepayahan, kehausan panas dan cucuran keringat ke bawah bumi hingga mencapai 70 hasta. Ada sebahagian yang tenggelam oleh keringatnya, dan setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Dan ada 7 golongan yang akan diletakkan oleh Allah dalam naungannya. Di hari tiada naungan kecuali naungannya. Mereka lah
orang-orang yang adil dan tumbuh dalam ibadah, orang yang menggantungkan hatinya ke masjid, cinta kepada Allah, menahan diri dari perbuatan haram padahal mereka mampu melakukannya, tidak lain kerana takut kepada Allah. Mereka bersedekah secara tersembunyi semata-mata kerana Allah, dan mereka suka menitiskan air mata saat menyendiri kerana mengingat Allah. Juga diriwayatkan, وَمَنْ أَنْظَرَ مُعْصِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلَّ عَرْشِهِ. Barang siapa yang memberi tangguhan pada orang yang kesusahan atau memaafkannya, nescaya Allah akan menaunginya dalam naungan arasnya. Lalu Allah akan menyelamatkan orang-orang beriman berkat syafaat dari penghulu para pemberi syafaat, pemegang kedudukan terpuji, Nabi Muhammad SAW, yang kala itu mengatakan, akulah yang akan meminta syafaat, akulah yang akan meminta syafaat, hingga Allah membebaskan seluruh manusia dari kedahsyatan itu berkat Nabi SAW. Beliau SAW senantiasa berkata, umatku, umatku. Nah, jadi ini adalah merupakan daripada keadaan yang akan berlaku ketika mana nanti disebutkan dengan Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Waktu ketika mana berlakunya kiamat, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada seluruh daripada alam ini, dihancurkan oleh bumi, langit dihancurkan oleh Allah. Akan semua yang bernyawa pasti akan mati. Hatta para malaikat pun semuanya mati. Semuanya. Pada waktu itu tak ada lagi makhluk. Yang hanya ada adalah yang maha hidup dan tidak mati, iaitu Allah SWT. Yang maha berkuasa, yang maha agung, hanya Allah SWT. Bermakna waktu itu tak ada makhluk pun yang hidup. Kemudian barulah disirami dengan seperti titisan hujan daripada bawah arasy-Nya Allah SWT, yang akhirnya menggenangkan satu tempat yang di situ adanya daripada jasad ataupun kita sebut daripada benda-benda yang mati. Tanah-tanah yang hancur ni digenangi dengan air tu, kemudian seperti banjir. Jadi disebutkan air itu namanya adalah air hayawan, air yang menghidupkan. Sehingga akhirnya tumbuhlah daripada satu tulang tongking yang ada, itu tulang yang tak akan pernah hancur. Dan situlah terbentuknya kembali daripada jasad. Ya. Kemudian barulah dibangkitkan satu persatu daripada manusia ini, dan yang pertama yang dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, ana awwalu man yunshaqqu bihil qabr. Aku adalah orang yang pertama yang dibelah kubur oleh Allah SWT, yang dibangkitkan oleh Allah. Pertama yang dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Adalah kerana apa? Kerana Nabi adalah pemimpin dan Nabi adalah merupakan yang paling mulia. Betul, Nabi mengatakan, aku yang pertama akan dibelah kubur dan dibangkitkan oleh Allah, wala fakhar, aku tak belagak dan aku tak sombong, kata Nabi SAW. Kerana itu adalah satu kemuliaan dan kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Maka dibangkitkan yang lain-lain. Oleh kerana itu, kalau kita baca surah Yasin, itu ada ayat yang biasanya selalu kita akan ingat, iaitu di situ adanya daripada kewajipan untuk saktah di situ. Kita tak boleh sambung ayat. Kalau ayat itu disambung, salah bacaan kita. Ayatnya adalah waqalu ya wailana memba'asana mimmarqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka mengatakan apa? Memba'asana, siapa yang bangkitkan kami? Mimmarqadina, daripada pembaringan kami. Siapa yang bangkitkan kami dari perbaringan kami ni? Kemudian apabila saya sebut begitu, maka dijawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini apa yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman, iaitu Allah SWT, dan benarlah apa yang telah pun dijanjikan oleh para rasul. Kenapa mereka sebut ni? Siapa yang sebut ni? Orang-orang kafir, orang-orang yang diazab dalam kubur. Masuk kubur, mereka diazab, straight diazab sampai kiamat. Tak ada rest, tak ada rehat. La ilaha illallah. Itu yang tertakut, azab kubur ni tak ada rest.
Mana ada cuti? Tak ada cuti. Diadab. Bila mereka rehat sekejap je, iaitu ketika semua makhluk dimatikan. Malaikat yang adab tu mati. Tak ada adab. Wah, lega. Bangun pula. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadi. Apa yang pergi bangun semula baru nak rise sekejap kena seksa ni. Ada ma'wa'ad ar-rahman. Ini dah dijanjikan oleh Allah. Baru kamu ingat dulu tak ada akhirat kan? Ni. Bahkan ketika dibangkitkan, ingat kan bangkit tu relax, lagi dahsyat. Kerana mahsyar itu adalah tempat yang sangat dahsyat. Tapi sebelum mereka pergi ke mahsyar, mereka bangkit di tempat masing-masing. Maka keluarlah api daripada, disebut riwayat ada mengatakan daripada Eden pun di Yaman, atau di satu lembah namanya Barhud. Itu pun satu lubang yang ada di Hadramaut. Itu akan keluar api dan api itu akan pergi kepada setiap orang. Dan orang itu akan lari daripada api itu. Maksudnya api itu akan giring dia sehingga ke padang mahsyar. Dan mahsyar ini di mana? Kuat pendapat mengatakan dianya adalah di bumi Syam. Dan Nabi SAW mengatakan bumi Syam itu adalah ardu mahsyar wal mansyar dalam hadis. Bumi Syam itu adalah bumi mahsyar dan mansyar. Bermakna dibentangkan mahsyar itu oleh Allah, tempat tapaknya adalah di bumi Syam. Tapi yang bawa orang pergi ke situ adalah api tadi. Api itu akan bawa. Dan yang akan berjalan bersama dengan orang ni ada dua. Sa'iqun wa syahid. Sa'iq, kalau sa'iq ini dalam bahasa Arab, itu maknanya driver. Driver bawa ke mana tujuan lah. Bermakna ada malaikat yang akan tunjuk dia, yang kita panggil iring dia, untuk nak menuju ke mahsyar. Satu lagi ada malaikat namanya syahid. Apa maksud syahid? Yang catat dia, yang bawa buku catatan dia tu. Itu dia tak akan tinggalkan kita sampai kita jumpa kepada Allah nanti. Jadi kamu tak boleh nak padam-padam, tak boleh. Dia duduk kat sebelah jalan. Jalan. Tengok dia pun dah menakutkan dah. Sebab dia akan tengok, dia akan ikut kepada amal kita yang paling banyak. Kalau amal kita baik, maka dia baik, elok, manis mukanya. Tapi kalau tidak, ya Allah, mengerikan. Tapi pada waktu itu memang sangat mengerikan keadaannya. Tak ada orang yang tak akan takut pada waktu itu. Yang disebutkan dengan Yaumul Mahsyar. Waktu itu jalan pergi kepada mahsyar. Ada 3 keadaan kata Nabi. So, satu yang berjalan di atas kenderaan. Maknanya dia akan naik kenderaan tunggangan. Ini yang paling special lah. Ada yang berjalan pun kira okey. Tapi kata Nabi yang ketiga adalah yang berjalan dengan wajahnya. Kita balikkan dia. Dia berjalan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana nak berjalan? Mana ada orang berjalan dengan wajah? Macam mana nak berjalan dengan wajah? Kata Nabi, sebagaimana Allah membolehkan manusia itu berjalan dengan kakinya di dunia ini, maka Allah bolehkan orang yang Allah nak hinakan untuk berjalan di atas wajahnya di akhirat. La ilaha illallah. Bayangkan. Jadi itu yang akan berlaku nanti. Kemudian ketika dia dah menghampiri, pada waktu kata Nabi mengatakan asyamsu tadnu, matahari itu sangat dekat. Dan riwayat yang lain 1 mil, 1 batu. Ada mengatakan sejengkal, dekat betul matahari. Bayangkan. Tak ada orang yang mampu tahan pun. Kalau sekarang pun kalau 60 darjah Celsius mati orang. Banyak yang mati. Kalau 50 ke atas, itu pun boleh menyebabkan mati. Ini 40, itu dah tak tahan dah 45. Kan? Ini mataharinya dekat. Kalau ikutkan daripada hukum, hukum dunia, itu mati. Tapi hukum akhirat tak. Yang dia rasakan adalah kepanasan yang sangat, keperitan, kesakitan yang luar biasa, tapi tak mati. Itu yang tak tahan tu. Orang sakit gigi, sakit betul. Kena angin pun sakit. Masa tu, ya Allah, tak boleh ke dah hilang ni? Masa sebelum tu, jumpa doktor, janganlah, doktor gigi tak nak. Tapi masa sakit tu, doktor gigi tolonglah. Kan? Mesti, tak kisahlah, buatlah apa pun, asalkan hilang. Kerana sakit tu kalau berterusan, tak boleh tahan. Ini bayangkan, sakitnya berterusan. Tapi dia tak boleh mati. La ilaha illallah.
Kerana matahari itu dekat dan sangat dahsyat, sebab itulah Nabi suruh untuk kita pastikan kita kena berusaha untuk dapat naungan Allah pada akhirat nanti. Kena dapat payung, dapat naungan arash. Maka di antaranya seperti Nabi mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang mendapat lindungan Allah atau naungan Allah pada hari yang tak ada naungan kecuali lindungan Allah. Al-imamu adil, yang itu disebutkan dalam tadi, yang adil, yang pemimpin yang adil. Begitu juga orang yang sentiasa hatinya terikat dengan masjid, orang yang saling mengasihi kerana Allah, orang yang disebutkan menahan dirinya pada perkara yang haram, seperti ketika mana dia ditawarkan oleh perempuan untuk dizinahi. Perempuan ni pula adalah zu jamalin wa zu malin, orang perempuan yang cantik dan berharta. Dia tawarkan duit pula, dia cantik pula, suruh kita berzina dengan dia. Kemudian disebutkan inni akhafullah, tak nak, aku takut kepada Allah. Ini dapat tu. Kan? Tapi kalau tak cantik tak dapat. Kan? Oh, ini akhafullah, memang tak cantik, duit pun tak bagi. Tapi ini maknanya berat. Jangan minta, kerana ini tak ada orang yang boleh kata senang untuk nak lulus dari ujian seperti ini. Bukan itu untuk nak diuji, kita minta diuji seperti itu, tak. Tapi minta jauh dari Allah. Tapi kalau diuji, minta-minta Allah berikan kekuatan untuk kita ingat kepada Allah. Orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, orang yang menangis di waktu malam ketika mereka ibadah kepada Allah, ini semua adalah orang yang mendapat naungan itu. Bahkan disebutkan orang yang andhara mu'siran. Apa maksud andhara mu'siran? Andhara mu'siran adalah orang yang beri hutang kepada orang. Kemudian bila sampai waktu yang telah ditetapkan, dia tak mampu bayar orang ni. Memang tak mampu betul. Dia dah cuba, dah cari, tak dapat. Kita kata apa? Tak apa, saya bagi masa lagi. Kita bagi masa tu, itu termasuk andhara mu'siran. La ilaha illallah, bukan kita kata balas. Kita tak mengatakan free, tak. Kita kata tak apa, no problem, saya bagi masa lagi. Itu saja Allah SWT akan berikan perlindungan arasy dia nanti di akhirat. Nampak? Kita bagi apa namanya, extendkan masa dia. Apatah lagi kalau kita halalkan, itu lebih. Tapi ini extend je. Sebab tu orang yang beri hutang pun, kalau dia bijak, dia dapat peluang ni. Tapi lagi dan dia memang tak mampu bayar. Seronok dia. Saya tak mampu. Alhamdulillah. Okey, setahun lagi. Nanti dia meninggal, dah jamin, dah dapat yang disebutkan naungan arasnya Allah SWT. Awada'alahu, ataupun orang yang memaafkan. Mana dia menghalalkan? Itu akan dapat. La ilaha illallah, subhanallah. Sebab tu kadang-kadang kita ni kena bijak juga. Jangan kita yang keras. Tak bayar apa ni. Jadi alung pula ya. Jadilah angah ni yang beri itu. beri tangguh. Tanpa interest, tanpa bunga. Nampak nanti naungan Allah SWT pada hari yang tak ada naungan kecuali naungannya Allah. InsyaAllah. Jadi ini adalah situasi yang akan berlaku dan semua kita akan berhadapan dengannya. Dan pada waktu itu, tak ada orang yang sanggup lagi untuk nak memikirkan orang lain. Tak ada sanggup untuk menanggung penderitaan orang lain. Semuanya sedang berfikir dan sedang menghadapi atas diri sendiri. Hatta para Nabi semua pun. Kecuali seorang Nabi, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan, Ana laha, aku yang akan minta syafaat. Aku akan minta syafaat dari Allah. Kemudian akulah yang akan memberikan syafaat, kata baginda Rasulullah SAW. Dan ulang permintaan Nabi kepada Allah bukan sekali ya. Dengan kalau betul kita baca hadis, bukan sekali Nabi sujud di tempat Maqam Mahmud itu. Nabi memuji kepada Allah yang tak ada pernah pujian seperti itu yang pernah diucapkan. Sehingga Allah mengatakan, Irfa' ra'sak ya Muhammad. Angkat kepalamu wahai Rasulullah Muhammad. Wasal tu'ta, kau minta aku akan kurniakan. Isfa' tu syafa', kau minta syafaat, kau beri syafaat. Kalimat yang keluar waktu tu ketika Allah kata beri syafaat, Nabi mengatakan ummati. Allahumma ummati, itu dalam riwayat. Kata Allah SWT, maka kau keluarkanlah umatmu yang ada di dalam diri dia itu sebesar gandum iman. Keluarkan dia, selamatkan. Nabi pergi cari ni. Selamat semua. Nabi pergi lagi, sujud lagi. Kemudian bayangkan,
Ketika Allah mengatakan mintalah wahai Rasulullah, Nabi berkata Allahumma ummati ummati. Allah kata yang iman sebesar darah keluarkan. La ilaha illallah. Kami cari jumpa pergi. Kemudian Nabi sujud lagi. Allah kata angkat kau minta. Kata Allah, kata Nabi SAW, kata Allah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah. Bayangkan, begitu sekali kesungguhan baginda Rasulullah SAW untuk umat dia. Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Kita nak selawat kepada Nabi pun malas. Tapi di situ itu yang diulang-ulang oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi berhak untuk masuk lebih awal masuk ke syurga. Nabi lebih awal untuk dapat nikmat. Kerana di dunia pun Nabi bukan rehat, Nabi sungguh-sungguh. Tapi ketika di sana pun Nabi penat, susah, payah demi untuk kita. Kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, kau kata nanti nak beri syafaat, nak pastikan kami selamat. Aku nak cari engkau dekat mana? Kata Anas bin Malik. Anas budak-budak, umur 10 tahun ketika khidmat dengan Nabi. Kata Nabi, cari aku nanti. Aku akan berada di telaga haudku. Aku akan berikan minum kepada umat aku. Kata Anas bin Malik, budak-budak punya cara, budak-budak kan itu pemikiran dia. Dia tanya lagi, kalau aku tak tengok, aku cari-cari kat haud tak ada. Kalau tak ada, kata Nabi, kau carilah aku di tempat timbangan, mizan. Aku pasti ada situ sebab aku nak pastikan timbangan umat aku tu selamat. Kata Anas bin Malik, kalau tak ada kat situ juga, budak. Kata Nabi, kau carilah aku kat titian sirat sebab aku akan pimpin. Aku yang akan tu. Bermakna Nabi dari situ tempat risaunya Nabi pergi kat sini, pergi tengok sini. Bayangkan. Itu insan yang patut kita cinta, kita sayang. Tak ada yang lebih daripada itu lagi. Subhanallah. Yang sepatutnya tak ada lagi yang lebih kita cinta, lebih kasih sayang kepada selain daripada Nabi SAW. Nah, itu pengorbanan Nabi, kesungguhan Nabi SAW untuk umat. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan daripada diri kita keimanan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala suburkan mahabbah dan cinta kita kepada Nabi SAW, dan kita dapat berhak mendapatkan naungan Allah dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan barakah dan juga kebaikan khususnya kepada para habaib, orang-orang tua kita insya-Allah yang hadir membawa berkat dan rahmat dalam majlis kita ini. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan kepada kita yang hadir daripada timpahan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita sebagai dikumpulkan di sini, dikumpulkan di sana nanti insya-Allah di bawah liwa'ul hamdi yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melayakkan kita untuk mendapatkan naungan Allah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukan kebaikan, dipermudahkan untuk melakukan kebaikan bersama dengan orang-orang yang baik, dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan salihah di dunia dan juga di akhirat, dan diberikan kepada kita ilmu yang manfaat, diberikan futuhal arifin, dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikurniakan oleh Allah keikhlasan dan keyakinan yang mantap oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memudahkan kita untuk mengikuti kepada Nabi SAW, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, membasahkan lisan kita berselawat kepada Nabi SAW, dan menyuburkan cinta kita kepada Nabi SAW, sehingga kita akan mendapatkan janji almar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama dengan orang dicintainya di dunia, di barzakh dan juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyatun salihah jami'ah fil akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya terlupa juga, dia nak juga bacakan Fatihah khususnya kepada Al-Habib Sayyid Muhammad bin Sheikh Al-Junaid yang baru kembali ke rahmatullah, dan kita mengucapkan azamallah wa ajarkum kepada keluarga Al-Junaid, Ami Alwi Al-Junaid yang hadir bersama kita malam ini. Azamallah wa ajarkum wa ahsana azaakum wa ighfir limayyitikum waskunul jannah birahmatillah insyaallah ya rabbana
إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم يا رب العالمين. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنة الخلود مع ذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عالميا. وعلى هذه النية وكل صالح في الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Tuan-tuan, ketika Nabi SAW lahir, apa yang mereka banggakan? Ini Allah tunjuk isyarat. Kamu bangga dengan apa ni? Kamu bangga dengan api kamu terpadam. Kamu bangga dengan istana kamu yang tak pernah retak, runtuh. Kamu bangga dengan tasik kamu yang jana sumber ekonomi. Akhirnya masa Nabi lahir, apa yang berlaku tuan-tuan? Tak ada satu titik air pun. Kering. Automatik.